A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hari ini hari yang ke-18 Ramadan. Alhamdulillah Allah izinkan kita untuk melalui bulan Ramadan sampai hari ke-18 dah hari ini. Semalam kita sambut nuzul Quran. Sambut macam mana kita memperingati peristiwa nuzul Al-Quran, iaitu peristiwa turunnya Al-Quran. Jadi subhanallah, ini adalah salah satu daripada usaha IKS sendiri untuk kita sentiasa dekatkan diri dengan Al-Quran, tadabbur Al-Quran. Okay, jadi hari ini, sebelum tu Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh kepada semua pendengar, sama ada yang dengar secara live ataupun secara recording. Mudah-mudahan kita mendapat manfaat daripada perkongsian kita pada hari ini. Amanah yang diberikan kepada saya adalah untuk saya kupas sedikit intipati daripada surah An-Nur. Okay, surah An-Nur, kalau sesiapa ada mushaf sekarang, surah An-Nur berada pada surah yang ke-24, muka surat 350. Siapa ada mushaf boleh buka kan? Okay. Jadi bila kita sebut Nur, maksud An-Nur ni sudah sedia maklum. Bahkan dalam kalangan kita pun ramai yang nama dia Nur kat depan, betul tak? Jadi Nur ni maksud dia apa? Maksud dia adalah cahaya. Nur adalah cahaya. Jadi macam mana kita nak tahu itu adalah cahaya? Tak? Pernah tak kita duduk dalam kegelapan? Kita duduk dalam gelap blackout. Kita duduk dalam gelap blackout. Lepas tu kita pun nyalakan lilin. Okay, jadi itu adalah menjadi penerang kepada kita tak? Maksudnya kalau kita duduk dalam kegelapan, bila adanya cahaya maka kita akan nampak. Barulah kita akan nampak sesuatu di hadapan kita, di belakang kita dan di sekeliling kita. Tanpa cahaya, kita akan teraba-raba. Jadi begitulah fungsi surah An-Nur yang menjadi penerang kepada kita di sepanjang perjalanan kehidupan kita di dunia. Bahkan disebutkan di dalam tafsir, ia menjadi penerang kepada kita di akhirat juga. Subhanallah, macam mana? Sebab itulah kita hari ni kita nak bincang macam mana surah An-Nur ni boleh jadi penerang kepada kita di dunia dan juga di akhirat. Masya Allah. Okay, jadi mula-mula sekali kita bincang kenapa dinamakan sebagai surah An-Nur. Yang pertama, kita dapat idea dah tadi sebab ia menjadi penerang, penunjuk jalan kepada kita. Surah An-Nur banyak diterangkan tentang hukum hakam. Tentang hukum hakam, tentang adab, tentang akhlak, tentang panduan macam mana kita nak hidup di atas muka bumi Allah ini dengan menghormati hak dan juga tanggungjawab masing-masing. Subhanallah, dalam surah An-Nur ni memang sangat-sangat banyak perkara yang apabila kita baca, kita boleh apply terus. Kita baca, kita boleh aplikasi. Subhanallah. Jadi bagi sesiapa yang belum pernah lagi tadabbur surah An-Nur, belum pernah lagi membaca terjemahan surah An-Nur, mudah-mudahan hari ini kita boleh buka sikit. InsyaAllah. Okay, dinamakan surah An-Nur disebabkan yang pertama sebagai penunjuk jalan kepada kita, penerang kepada kita, dan yang kedua adalah kerana adanya ayat di dalam surah ini yang menyebut tentang nur. Sangat banyak. Ada tujuh perkataan An-Nur di dalam surah An-Nur ini. Okey, kita tengok kepada ayat 35. Ayat 35 saja ada 5 perkataan nur. Saya bacakan sikit rasa semuanya pun pernah dengar juga ni. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allahu nurus samawati wal ard. Mathalu nurihi kamishkatin fiha misbah. Al-misbahu fi zujajah. Az-zujajatu ka'annaha kawkabun durriyun yuqadu min syajaratin mubarakah zaitunatin la syarqiyatin wala gharbiyah yakadu zaituha yudhi'u walau lam tamsashu nar nurun ala nur yahdillahu linurihi man yasha
wa yadribullahu al-amthala lin-nas wallahu bikulli syai'in alim. Subhanallah, banyak mana kita dengar perkataan An-Nur tu. Ada 5 jadi di dalam ayat 35 ini saja Allah Subhanahu Wa Taala terangkan kepada kita bahawa Allah Subhanahu Wa Taala itu adalah pemilik sekalian cahaya. Jadi cahaya kita pada hari ini, cahaya kita di dunia ini juga sebenarnya adalah sebahagian. Tak, kita sebut Allah Ta'ala pinjamkan cahaya kepada kita sehingga ia boleh menerangi kehidupan kita pada hari ini. Okay, itu dalam dalam ayat yang ke-35. Dan satu lagi pada ayat yang ke-40 ada 2 kali disebutkan tentang nur. Kita bacakan sedikit. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Au kadhulumatin fi bahril lujjiyyin yaghshahu mawjun min fawqihi mawjun min fawqihi sahab dhulumatun ba'daha fawqa ba'd idza akhraja yadahu lam yakad yaraha wa man lam yaj'alillahu lahu nura fama lahu min nur. Ni pun maksud dia abstrak. Ayat yang disebutkan tentang nur, dia maksud dia barang siapa yang tidak diberikan cahaya, yakni petunjuk oleh Allah, maka dia tidak mempunyai cahaya walau sedikit pun. Subhanallah. Jadi kita boleh faham daripada surah An-Nur ni, daripada ayat yang kita baca tadi, kita boleh faham bahawa nur, cahaya, petunjuk semuanya milik Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi macam mana kita nak dapatkan nur cahaya Allah ini? Macam mana kita nak dapatkan petunjuk ini? Ada disebutkan di dalam surah An-Nur ini. Okay? Jadi surah An-Nur, ia merupakan surah Madaniyah. Dia merupakan surah Madaniyah. Bila kita sebut surah Madaniyah, apa ciri-ciri dia? Ciri-ciri dia surah dia ayat panjang-panjang. Dan juga ayat-ayatnya menerangkan tentang hukum hakam. Berbeza dengan surah Al-Makkiyah kan. Surah Makkiyah biasanya disebut tentang akidah, kepercayaan, keyakinan kita dan keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, jadi surah An-Nur terdiri daripada 64 ayat. 64 ayat. Rasa cukup ke 30 minit kita nak bincang semua 64 ayat? Memang tak cukup lah. Okey, jadi insya-Allah kita sentuh beberapa poin, beberapa perkara penting saja sebagai kita sebut permulaan untuk kita mula mentadabbur surah An-Nur. Okay, kata sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkenaan surah ini, Rasulullah pesan kepada kita, allimu rijalakum surat al-Maidah wa allimu nisaakum surat An-Nur. Maksudnya ajarkanlah kepada lelaki-lelaki dari kalangan kamu surah Maidah dan ajarkanlah wanita-wanita kamu surah An-Nur. Bahkan kalau kita baca tentang kata-kata Saidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, disebutkan bahawa ada 3 surah yang kita ni kalau bolehlah kita mesti hadam, kita sebagai muslimat dan kepada lelaki kena hadam juga untuk ajar kepada suami, kepada isteri dan anak-anak kan. Okay, ada 3 surah yang sangat dekat dengan wanita, iaitulah surah An-Nur, kemudian surah An-Nisa dan kemudian surah Al-Ahzab kan. Okay, jadi hari ini kita bincang tentang surah An-Nur. Okay, surah An-Nur. Okay, kita habis sebab penamaan dia kan, kita dah bacakan tentang ayat yang mengandungi kalimah nur dan itu juga menjadi asbab, antara asbab yang menyebabkan surah ini dinamakan sebagai surah Nur. Dan Nur juga adalah nama Allah, salah satu daripada nama Allah dan juga salah satu daripada nama Al-Quran pun. Kan? Siapa ingat nama-nama Al-Quran, antara nama-nama Al-Quran adalah An-Nur yang menjadi penerang, yang menjadi petunjuk kepada kita. Okay, dalam surah An-Nur, dimulakan surah ini, ulama tafsir sebut surah ini sangat istimewa sebab dimulakan surah ini dengan penerangan yang sangat ringkas tetapi sangat padat. Dia kata apa? Allah Subhanahu Wa Taala mulakan surah ini dengan apa? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Suratun anzalnaha wa faradnaha wa anzalna fiha ayatin bayyinatin la'allakum tadhakkarun. Siapa kira berapa banyak ha dia itu? Ha ni kalau dalam bahasa Arab maksud dia nya. Nya maksudnya ia. Surah yang kami turunkan ia dan kami wajibkan hukum-hukumnya dan kami turunkan ia di dalamnya tanda-tanda kebesaran Allah yang jelas supaya kamu beringat.
Okay, jadi dia ada pengulangan di situ. Ada pengulangan dan kalau dalam bahasa Arab kita panggil dia uslub balaghah itnab. Itnab ni maksud dia adalah lewah. Maksudnya dia menggunakan lafaz lebih daripada yang diperlukan. Bukannya saja-saja tetapi adalah untuk mentakkidkan. Mentakkidkan apa? Supaya dia nak menekankan kepada kita bahawa kita perlu ambil perhatian. Kita perlu ambil perhatian tentang apa yang Allah Subhanahu Wa Taala nak sampaikan ayat selepas tu. Jadi bukan saja-saja kita baca pun kita boleh perasan. Suratun anzalnaha wa faradnaha wa anzalna fiha ayatin bayyinatin la'allakum tadhakkarun. Subhanallah. Jadi itu saja permulaan ayat dan kemudian masuk ayat yang kedua terus bab hukum. Tak ada yang lain-lain dah ni. Terus buat hukum. Apa dia ayat yang kedua? Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Az-zani apa? Az-zaniyatu waz-zani. Subhanallah. Terus masuk bab hukum zina. Terus masuk bab hukum apabila ada kalangan kamu yang berzina sama ada lelaki ataupun wanita. Tetapi dimulakan dengan wanita. Az-zaniyatu dulu baru az-zani. Ada hikmah dia. Okay, dimulakan dengan hukum zina. Lepas pada tu hukum apa? Kalau siapa yang ada mushaf boleh tengok pada muka surat pertama tu. Yang pertama hukum zina, yang kedua hukum qazaf, yang ketiga hukum li'an. Semua bab hukum pada muka surat yang pertama. Tengok sebab itu disebutkan bahawa surah An-Nur ni syarat dengan hukum dan juga sesuatu yang kita dah boleh apply. Kita apply macam mana ni? Ni kita nak sebut bahawa dalam kehidupan kita perlu hati-hati jangan sampai kita terjerumus dalam perkara yang melibatkan dengan penzinaan. Di dalam ayat-ayat yang pertengahan surah An-Nur ada disebutkan macam mana kita nak menjaga hati kita, macam mana kita nak menjaga masyarakat kita daripada terjerumus di dalam penzinaan. Tetapi diberikan penerangan tentang hukum zina tu pada permulaan ayat supaya kita rasa tertarik, rasa macam kita kata berjaga-jaga tak? Ihtiyat tak? Kita rasa berjaga-jaga dengan hukum Allah yang tegas ni. Hukum Allah yang tegas. Okey? Apa hukum dia? Orang yang berzina. Iaitulah kena sebatan nak. Qadhaf pun sebatan. Okey? Bagi penzina yang telah berkahwin, apa hukum dia? Iaitu rejam. Subhanallah, kita menghadapi tohmahan juga kan. Maksudnya ada yang kata hukum Islam ini adalah kejam. Hukum Islam ni tidak berperi kemanusiaan. Tetapi sebenarnya dalam Islam hukumnya bukanlah untuk menghukum sangat tapi untuk supaya orang rasa takut. Orang rasa gerun daripada melakukan jenayah-jenayah yang berat ni. Okey? Jadi begitu. Okey? Jadi itu adalah permulaan ayat surah An-Nur. Istimewa satu ayat yang padat dan kemudian terus masuk ke bab hukum terus. Okey? Okey, iaitu habis sebab penamaan dan juga ayat yang pertama. Kemudian lagi surah An-Nur dia menyebut tentang apa? Tentang hukum lagi, tentang adab, tentang akhlak yang saya nak sebut. Saya takkan sebut satu topik terus dalam kan sebab panjang. Kalau hukum bab zina pun kalau kita baca pun panjang juga ni. Okay, jadi kita nak masuk apa lagi yang disebut di dalam surah An-Nur selain daripada hukum penzinaan, hukum qazaf dan juga hukum li'an. Okay, kita bagi yang ada mushaf, kita buka pada muka ayat 27. Ayat 27 sampai ke ayat 33. Apa isu dia? Apa topik dia? Yang ini berkenaan dengan adab. Adab kita rasa macam biasa. Rasa macam biasa. Adab apa ni? Adab masuk rumah orang. Adab masuk rumah orang. Kita tengok ayat yang ke-27. Saya bacakan sikit. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum hatta tastanisu wa tusallimu ala ahliha dzalikum khairul lakum la'allakum tadhakkarun. Maksudnya, wahai orang beriman, janganlah kamu memasuki rumah yang bukan rumah kamu sebelum meminta izin dan memberi salam kepada penghuninya. Yang demikian itu adalah lebih baik daripada bagi kamu agar kamu selalu ingat. Okey, apa hikmah daripada Allah Subhanahu Wa Taala pesan kepada kita? Jangan masuk rumah orang kalau tak diberi izin.
Nah, ni kalau ada kat depan ni kita boleh dengar jawapan kan. Hikmah dia apa? Hikmah dia adalah supaya kita tidak terlihat aurat. Kita tidak terlihat aurat orang yang bukan mahram dengan kita. Bahkan kalau duduk serumah pun kita tidak boleh masuk ke bilik adik-beradik kita, masuk terjah gitu je, tak boleh. Kena minta izin. Okey, rupa-rupanya disebutkan dalam surah An-Nur ya. Rupa-rupanya disebutkan di dalam surah An-Nur tentang adab dan akhlak kita berada di rumah dan juga adab dan akhlak kita dalam berkawan dan juga adab dan akhlak kita dalam suasana berjiran. Nah, mentang-mentang kita rapat dengan jiran kita, kita terus masuk rumah dia tanpa beri salam. Padahal mungkin ada di dalam rumah dia, mungkin ada ibu dia, mungkin ada kakaknya, adiknya kan yang bukan mahram dengan kita. Jadi perlu diterapkan di dalam keluarga kita, terutamanya orang yang paling dekat, anak-anak kita, kakak kita, abang kita, untuk mempraktikkan adab ini. Jangan masuk rumah orang, jangan masuk bilik orang sebelum minta izin. Apa hikmah dia? Adalah untuk menjaga aurat. Okey, apa keburukan kalau kita tak jaga aurat? Di situlah bermulanya kita sebut bermulanya sumpah mahram dan sebagainya kan. Sebab kita tidak menjaga apa yang perlu dijaga. Aurat kita perlu dijaga kan, sebab tu kita pakai baju, sebab tu kita pakai tudung, sebab kita nak pelihara aurat kita. Okey, di dalam surah An-Nur membincangkan tentang hukum adab akhlak. Subhanallah. Okey, tu yang kita sebut tadi, kita terus boleh praktik, Okay, antara yang lainnya, apa lagi yang kita boleh praktiskan yang Allah Subhanahu Wa Taala sebut di dalam surah An-Nur ni? Antaranya yang lain lagi adalah pada ayat yang ke 30 dan juga 31. Ayat ni panjang ayat 31. Kita sebut secara ringkas. Ayat yang ke-30, Allah Subhanahu Wa Taala pesan kepada kita, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum dzalika azka lahum innallaha khabirum bima yasnaun. Itu ayat 30. Maksud dia, katakanlah kepada lelaki yang beriman agar mereka menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya, yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Okey, itu kepada lelaki beriman. Ayat 31, Allah Subhanahu Wa Taala pesan kepada kita, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qul lil mu'minati yaghdudna min absarihinna wa yahfazna furujahunna wa la yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihinna wa la yubdina zinatahunna illa li bu'ulatihinna ila akhiril ayah. Panjang sikit kepada wanita ni. Sebab tu kita kata surah An-Nur ni sangat dekat dengan wanita. Setiap wanita wajib, kita kata mesti mentadabbur dan juga membaca terjemahan sekurang-kurangnya surah An-Nur. Okay, apa makna ayat daripada ayat 31. Dan katakanlah kepada para perempuan yang beriman agar mereka menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan perhiasannya, yakni aurat, kecuali yang biasa terlihat. Apa yang biasa terlihat? Tangan, muka kan? Tangan dengan muka je, jangan tambah yang lain. Okay. Kemudian, dan hendaklah mereka melabuhkan kain tudung hingga ke paras dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya, yakni auratnya, kecuali kepada ini ada golongan-golongan yang kita dibolehkan untuk memperlihatkan aurat, yakni bukan aurat yang yang kritikal lah kan. Maksudnya kita lengan, lagi apa kan. Kecuali kepada siapa? Suami, ayah, lagi ayah mertua, anak-anak suami, saudara lelaki, ini adik-beradik, anak-anak kepada saudara perempuan. Kemudian para perempuan sesama Islam. Sesama Islam. Kena note yang tu, sesama Islam. Kalaulah kita ada sahabat, kita ada kawan yang bukan Islam, kena ingat kita ada aurat dengan dia sebagaimana aurat kita dengan lelaki ajnabi. Yang ni ramai yang tak tahu. Kan? Okay, jadi perlu menjaga, setiap aurat kita ni perlu dijaga selain daripada
golongan-golongan yang disebutkan dalam ayat yang ke-31. Okay? Jadi saya bagi homework ni, maksudnya ayat ke-31 perlu kita baca, tengok, kita perhati golongan mana yang aku boleh tunjukkan aurat, golongan mana yang aku tak boleh tunjuk. Ni nanti kita nak sambut raya, kita akan berkumpul dengan ahli keluarga yang besar, kita boleh tahu dah mana yang boleh salam dan mana yang tak boleh salam. Subhanallah. Jadi surah An-Nur ni sebenarnya sangat baik untuk kita kita dalami, kita tengok hukum-hukum dia sebelum kita sambut raya ni kan. Subhanallah. Okay, ayat yang 31 wajib baca terjemahan setiap, lebih-lebih lagi wanita. Okay? Okay, jadi itu adalah antara adab. Kita sebut adab. Apa yang kita baca tadi? Ayat 31 dengan ayat 30 dan 31. Lelaki kena tundukkan pandangan. Perempuan pun kena tundukkan pandangan. Apa hikmah dia? Daripada mata, ia boleh membawa kepada, kalau baik, maksudnya boleh membawa kepada kebaikan-kebaikan yang lain. Tetapi kalau mata kita tidak terjaga, kalau kita gunakan mata kita untuk keburukan, maka dia boleh membawa kepada keburukan-keburukan yang lain. Jadi ini juga sangat besar hikmah dia. Cuba kita perhatikan kehidupan kita pada hari ini, ataupun lepas kita tengok diri kita, kita tengok masyarakat kita hari ini. Menjaga mata ini masih lagi sangat lemah dalam kalangan kita, betul tak? Sebab sangat mudah untuk kita melihat sesuatu yang tidak baik. Sangat mudah untuk kita akses untuk menonton sesuatu yang tidak baik. Okay? Apa yang saya maksudkan ni? Telefon, laptop kan? Maksudnya mudah sangat untuk kita search dekat YouTube, dekat movie. Jadi di situ juga merujuk kepada menjaga pandangan. Kita jangan ingat yang menjaga pandangan itu hanya realiti saja. Dalam dunia maya pun kita perlu menjaga. Untuk menjaga apa? Kalau kita tengok tadi pesanan daripada Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita, hendaklah mereka menjaga pandangan kemudian memelihara kemaluannya. Kalau tidak menjaga mata, maka syahwat juga tidak terjaga. Jadi kena hati-hati. Jangan sewenang-wenang melihat aurat orang. Kalau kita tengok cerita-cerita movie-movie yang kita sebut yang melarakan lah kan. Mana dia nak tutup aurat. Jadi perlu kita kena ingat apa yang kita lihat pada hari ini, apa yang kita tonton pada hari ini, itu juga akan menjadi saham untuk kita. Adakah ia mendatangkan dosa ataupun ia mendatangkan pahala. Kena perhati itu. Okay? Itu juga termasuk di dalam memelihara pandangan yang Allah Subhanahu Wa Taala pesan kepada kita untuk kita sentiasa jaga. Ini disebut dalam surah An-Nur. Masya Allah. Okey, seterusnya apa lagi yang disebutkan sebagai adab dan juga akhlak yang kita boleh aplikasi di dalam kehidupan kita. Okey, jadi selesai. Adab dengan akhlak itu antaranya. Banyak lagi sebenarnya, tetapi kita tak sentuh semua. Okay, seterusnya saya teringat apabila sebut tentang surah An-Nur ni, saya teringat pada satu peristiwa. Peristiwa ni diceritakan dalam muka surat yang kedua, mula daripada ayat 11 sampai ayat 26. Panjang diceritakan tentang peristiwa apa? Hadis Al-Ifki. Siapa pernah dengar hadis Al-Ifki? Hadis Al-Ifki ni apa? Kalau dalam tafsir juga dia disebutkan sebagai buhtan. Buhtan maksudnya satu pendustaan, satu fitnah kepada isteri Nabi yang mulia, yakni Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Bagi siapa yang pernah mendengar peristiwa ni, eloklah kita buka balik surah An-Nur ayat 11 hingga ayat 26 ni. Allah SWT ceritakan kepada kita tentang satu peristiwa yang besar di dalam Islam lah. Subhanallah, Sayyidatina Aisyah telah dituduh melakukan zina bersama dengan sahabat Nabi yang mulia juga, iaitu Safwan bin Mu'attal. Jadi di dalam peristiwa ini adalah satu peristiwa besar, terutamanya kepada emosi seorang wanita. Emosi seorang wanita. Sayyidatina Aisyah adalah isteri kepada Rasulullah. Sayyidatina Aisyah adalah anak kepada Sayyidina Abu Bakar. Sayyidatina Aisyah adalah sahabiah kepada sahabat-sahabat Nabi. Kan? Maksudnya apabila dia dituduh berzina, ia adalah satu fitnah yang sangat besar sampai kita sebut Sayyidatina Aisyah ini dia mengalami kalau kita sebut kemurungan. Sebab masing-masing macam betul ke dia buat? Kan? Cuba bayangkan kita, emosi kita sebagai seorang wanita apabila dituduh tidak suci. Subhanallah.
Disebutkan ia mengambil masa yang sangat lama sampai Allah Subhanahu Wa Taala sendiri yang mensucikan Sayyidatina Aisyah daripada tuduhan tersebut. Dan ia bukan semata-mata berlega dalam kalangan keluarga saja. Ia merupakan satu, kita sebut, peristiwa yang memukul kepercayaan umat Islam pada ketika itu. Maksudnya ada yang dah ragu-ragu kepada kesucian Sayyidatina Aisyah. Kita bayangkan emosi seorang wanita apabila dituduh. Bahkan disebutkan juga Nabi SAW juga menjauhkan diri daripada Sayyidatina Aisyah. Selagi tidak ada pembuktian kan. Nabi bukan tak percaya, tetapi disebabkan ada khabar angin sebegitu, jadi perlu selidik. Sehinggalah Allah SWT sendiri yang menyucikan Sayyidatina Aisyah. Dan saya teringat lagi rentetan daripada peristiwa ini Sayyidina Abu Bakar. Sebab selepas Allah SWT mensucikan Sayyidatina Aisyah dan terbukti Sayyidatina Aisyah tidak melakukan perkara yang terkutuk tersebut, dan yang terlibat membawa berita-berita fitnah kepada Sayyidatina Aisyah ini juga adalah saudara kepada Sayyidina Abu Bakar sendiri. Maksudnya dalam keluarga besar sendiri, sepupu, anak saudara. Disebutkan salah seorang daripada disebutkan Ibnu Khalah. Ibnu Khalah ni anak kepada ibu saudara, maksudnya sepupu lah kan. Kepada Sayyidina Abu Bakar iaitu Mistah bin Uthafah. Mistah ni dia merupakan salah seorang daripada penerima zakat lah. Dia seorang yang fakir. Dan Sayyidina Abu Bakar bila tahu dia ni terlibat dalam bawa mulut ni, bawa cerita tentang anak dia ni, jadi Sayyidina Abu Bakar dia telah bersumpah untuk tidak memberikan bantuan, untuk tidak berinfak kepada Mistah. Selama ni dia selalu berikan kepada Mistah, tetapi selepas peristiwa ni dia tak nak bagi dah. Sebab apa? Sebab terasa hati. Kenapa dia boleh bawa mulut, buat fitnah kepada anak dia macam ni. Jadi daripada situ Allah Subhanahu Wa Taala tegur kepada Sayyidina Abu Bakar. Tengok, walaupun Sayyidina Abu Bakar bukannya orang yang bersalah dalam peristiwa ni, dia hanya terasa hati dan dia tak nak beri, dia cuma nak beri pada orang lain sebab dia terasa hati dengan Mistah terlibat dengan fitnah kepada anaknya. Tetapi Allah tegur kepada Sayyidina Abu Bakar. Allah Subhanahu Wa Taala sebut kepadanya, tidakkah kamu mahu aku mengampunkan kamu? Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala itu bersifat dengan Maha Pengampun. Jadi Sayyidina Abu Bakar selepas diturunkan ayat, dibacakan ayat Al-Quran kepada dia tentang Allah Ta'ala offer kepada dia ni, kamu tak nak ke kalau aku maafkan kamu kalau kamu bersalah? Jadi dia kata, ya, mestilah aku suka apabila aku buat salah, Allah maafkan. Bila aku buat salah, orang maafkan. Jadi begitulah nak katanya, begitulah macam mana Mistah itu akan berasa gembira apabila Abu Bakar memaafkan dia atas kesalahan yang dia buat. Dia bukan sengaja, tetapi dia termakan dengan fitnah orang kepada Sayyidatina Aisyah. Okay? Jadi sejak daripada peristiwa tersebut, ia merupakan satu, kita sebut, satu ketukan lah kepada Sayyidatina Aisyah, kepada Rasulullah SAW, kepada Sayyidina Abu Bakar dan juga kepada keseluruhan umat Islam pada ketika itu. Masya Allah. Okay? Menghadapi fitnah ni bukanlah satu perkara yang mudah lah kan. Mungkin ada sahabat-sahabat yang ada pengalaman nak maksudnya dituduh dengan sesuatu yang kita tidak buat, tetapi akhirnya apabila dah tersingkap perkara yang benar, barulah kita tahu yang mana hitam dan yang mana putih. Okay. Jadi itu adalah salah satu daripada peristiwa kisah yang disebutkan di dalam surah An-Nur, satu kisah yang besar dalam Al-Quran, iaitulah hadis Al-Ifki. Jadi lepas ni kalau kita dengar, kita baca tentang Al-Ifki, kita dah boleh tahu dah. Ia adalah peristiwa berkenaan dengan Sayyidatina Aisyah yang dituduh melakukan zina bersama dengan sahabat Nabi yang mulia iaitu Safwan bin Mu'attal. Okay, habis tentang peristiwa tersebut. Okay, terus di dalam surah ini juga Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan kita untuk mengimarahkan masjid. Ada siapa baru tahu ke? Okey, dalam ayat yang ke-47. Kita baca sikit. Ayat yang ke-47, Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan kepada kita, menganjurkan kita tentang lelaki 37. Minta maaf, ayat 37. Iaitulah lelaki-lelaki yang
Kita baca sikit. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Subhanallah, sekejap ayat 37 lah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah yakhafuna yawman tataqallabu fihi alqulub wal absar. Liyajziyahumullahu ahsana ma 'amilu wa yazidahum min fadlih. Wallahu yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Maksudnya apa? Orang yang tidak dilalaikan oleh perdagangan dan jual beli daripada mengingati Allah. Dan dia melaksanakan solat dan menunaikan zakat, mereka takut kepada hari ketika hati dan penglihatan menjadi goncang pada hari kiamat. Mereka melakukan itu agar Allah memberikan balasan kepada mereka dengan yang lebih baik daripada apa yang telah mereka kerjakan dan agar dia menambah kurniaannya kepada mereka. Dan Allah memberi rezeki kepada sesiapa salah Subhanahu wa ta'ala kepada orang yang pada ayat yang 36 sebenarnya dia ada sambungan ni kan. Cahaya di rumah-rumah Allah telah diperintahkan Allah untuk memuliakan dan menyebut namanya dan di sana bertasbih menyucikan namanya pada waktu pagi dan petang. Kemudian sambungan pada ayat 37 lah. Jadi ini adalah tawaran kepada orang yang memeriahkan masjid dengan zikrullah dan juga orang yang tidak dilalaikan dengan jual beli sehingga melewatkan solat. Orang yang mendirikan solat, dalam ayat dalam Al-Quran disebutkan aqamus solat, mendirikan solat, bukannya mengerjakan zakat, mengerjakan solat saja. Mendirikan solat ni macam mana? Iaitulah kita memelihara waktu-waktu yang afdal untuk menunaikan solat, bukannya waktu darurat baru nak mendirikan solat kan. Mendirikan solat adalah kita menjaga rukun, syarat dan juga kesempurnaan solat itu. Okay, jadi ini adalah tawaran daripada Allah. Allah kata apa? Allah Subhanahu Wa Taala menjanjikan dia akan memberikan balasan kepada mereka, iaitu orang yang menjaga solat dan juga mengeluarkan zakat dan tidak dilalaikan dengan perniagaan, dengan balasan yang lebih baik. Balasan yang lebih baik di mana? Di dunia dan juga di akhirat sana. Okey? Dan dia akan menambahkan kurniaannya kepada mereka dan Allah memberikan rezeki kepada sesiapa sahaja yang dia kehendaki tanpa batasan. Masya Allah, subhanallah. Ayat ini juga memberi keyakinan pada kita. Orang yang mengerjakan, Allah Ta'ala akan menjanji rezeki yang tanpa batasan kepada mereka. Okey? Jadi saya rasa setakat itu saja yang boleh kita kupas tentang intipati surah An-Nur pada hari ini. Dan banyak lagi sebenarnya tentang adab dan akhlak dan juga hukum hakam yang dekat, yang sangat dekat dengan kita pada hari ini. Cuma nak kupas semua tu memang tidaklah kan. Okey, jadi satu lagi yang agak penting untuk kita sebut adalah tentang munasabah. Kalau dalam tafsir dia tidak lepas daripada perkara ni, iaitu munasabah. Munasabah ni apa? Munasabah ni adalah perkaitan antara ayat dengan ayat dan juga surah dengan surah. Surah An-Nur dia diturunkan di tartib mushaf, maksudnya susunan dalam Al-Quran dia adalah selepas surah Al-Mu'minun. Dalam surah Al-Mu'minun diceritakan tentang topik-topik yang lebih kurang sama dengan surah An-Nur. Kita baca sikit je nah. Kita baca sikit. Dalam surah Al-Mu'minun ayat yang ketiga disebutkan, ada ramai ni orang hafal surah Al-Mu'minun ni kan. Ayat yang ketiga disebutkan walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Iaitulah qad aflahal mu'minun kan. Telah berjaya orang yang beriman. Siapa orang beriman tu? Antara ciri-cirinya adalah orang yang menjaga percakapannya daripada kata-kata yang melalaikan. Maksudnya kata-kata yang tidak perlu, kata-kata yang memberi yang sia-sia dan juga bahkan memberikan keburukan kepada tuannya. Jadi di dalam surah Al-Mu'minun diceritakan tentang orang yang memelihara lidah. Di dalam surah An-Nur diceritakan tentang orang yang tidak memelihara lidah. Betul tak? Maksudnya hadis al-ifki adalah berkaitan dengan orang yang menabur fitnah kepada orang yang suci pula tu. Kan? Okey, itu antara perkaitannya. Dan yang kedua, kaitannya juga dalam surah Al-Mu'minun disebutkan bahawa walladzina hum li furujihim hafizun. Iaitulah orang yang beriman yang berjaya, yang dijanjikan kejayaan oleh Allah adalah orang yang menjaga kemaluannya. Okey, kita pun dah baca di dalam surah An-Nur tadi bahawa dalam surah An-Nur diceritakan tentang hukum orang yang berzina.
Orang berzina ni apa? Orang berzina ni orang yang tidak menjaga kemaluan, orang yang tidak menjaga kehormatan. Okay, jadi itu adalah antara perkaitan topik yang sama yang dibincangkan di dalam surah Al-Mu'minun dan juga di dalam surah An-Nur. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Okay, jadi saya akhiri perkongsian kita pada hari ini dengan doa, satu doa yang kita boleh amalkan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala mensucikan hati kita dan juga memelihara kita supaya sentiasa berada di dalam takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala sesuai dengan bulan Ramadan yang berkat pada bulan inilah. Subhanallah, 18 Ramadan dah hari ini. Kita baca doa, Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Apa maksud dia? Ya Allah, anugerahkan kepada jiwa aku ketakwaan dan sucikanlah jiwa aku kerana engkaulah sebaik-baik zat yang menyucikannya. Engkaulah penjaganya dan engkaulah penolongnya. Siapa yang boleh sucikan hati kita? Iaitulah Allah Subhanahu Wa Taala sahaja. Nak harapkan kita seorang jaga hati kita? Nak harapkan kita ni terhindar daripada niat-niat yang tidak baik? Terhindar daripada lintasan hati yang tidak baik? Masya Allah, sangat susah kan? Jadi kita minta kepada Allah, mudah-mudahan Allah kurniakan kepada kita takwa dan Allah kurniakan kepada kita cahaya petunjuknya supaya kita sentiasa berada di dalam rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Dan satu lagi, Allahumma ja'al fi qalbi nura wa fi basari nura wa fi sam'i nura wa an yamini nura wa an yasari nura wa fawqi nura wa tahti nura wa amami nura wa khalfi nura. Allahumma ja'al li nura. Banyak nur Ya Allah, jadikanlah cahaya di hati aku, cahaya di penglihatan aku, cahaya di pendengaran aku, cahaya di kananku, cahaya di kiriku, cahaya dari atasku, cahaya dari bawahku, cahaya di hadapan aku dan cahaya di belakang aku. Ya Allah, berikanlah aku cahaya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala terangi kita di dunia dan juga di akhirat nanti, insya-Allah. Jadi setakat itu saja. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Icon Syabak kerana memberikan kepercayaanlah untuk membuat perkongsian pada hari ini. Mudah-mudahan mendapat manfaat. Kalau tidak banyak sikit pun mudah-mudahan dapat manfaat. Dan teruskan mentadabbur surah An-Nur. Ia memberikan 1001 hikmah lah sebenarnya kepada kita, terutamanya kepada kaum wanita. Dan moga berjumpa lagi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wallahu ta'ala